Aku makan nak menangis, you all. Kan. You all kena cuba resepi ni ya. Ya Allah, ya Tuhan. Masya Allah, sedapnya. Tak terhingga. Nak menangis. Ni memang nak menangis. Betul-betul nak menangis makan ni. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak masak ya bobun. Bobun itu adalah satu makanan tradisional daripada Vietnam dan aku sangat-sangat suka sebab banyak sayur-sayuran di dalamnya. Jom marilah kita prepare bahan-bahan dia. Ini adalah ayam bahagian dada yang dah aku potong hiris halus seperti anda lihat di videoku sebelum ini. Anda boleh gunakan juga daging yang juga kena hiris halus macam ni. Memandangkan dah aku tak ada daging, dah aku buat ayam dia pun sama saja. Yang daging dah aku kena beli dan dah aku akan buat menu lagi satu Vietnam punya menu juga. So, jom kita pergi pada step seterusnya. Ini adalah 2 batang serai ya. Kita nak ambil bahagian putih sahaja. Yang bahagian ni kita tak nak. Bahagian atas ni juga kita tak nak. Lambat sikit dah aku masak hari ni sebab dah aku fokus buat benda lain. Ya sayang, apa dia? Mama masak sekejap sayang. Ini dah aku punya serai adalah dibekukan ya. So dia keras sikit tu yang you all nampak dah aku struggle. Tapi jom kita potong dia hiris halus-halus ya. Jek, tengok adik buat apa, Jek? Okey, kita sambung balik ya. Ada time tu lah nak terkencing lah, nak terberak lah. Terpelanting pula kau ya. Lepas tu kita masukkan ke dalam ayam kita tadi. Ini pula kita gunakan 1 biji bawang besar. Bawang besar tu kita nak potong 8 lah lebih kurang. Dan kita lerai-leraikan dia. Dan kita masukkan dalam kita punya ayam tadi ya. Kita leraikan macam ni. Panaskan steamer tu. Astaghfirullahalazim. Memandangkan dah aku punya bawang putih ni kecil, jadi ada aku gunakan 4. Kalau you all punya bawang besar tu, bawang putih tu besar, jadi boleh guna 2 saja. Terpulang. Dah aku suka kalau bawang putih banyak-banyak kan. Ha? Ya. Kalau tak dia jatuh, dia tolak ke depan. Nak buat apa? Cu mesej ibu tanya, patut kamu mengaji ni. Khazah, mama belum siap masak lagi ni. Cuba
tengok betul-betul mesej. Tadi kata 1 PM, dah 2 PM pula ke? Bertukar-tukar pula. Kah? Oh, abang dulu. Cuba tengok, tanya abang, abang ready ke tak? Kemudian kita masukkan dalam ini adalah preparation untuk marinade ya. Okey, sekarang kita nak masukkan sedikit garam. Siapa pula telefon aku ni? Agak-agaklah garam ya. Aku letakkan setengah sudu besar garam. Kemudian nak masukkan 2 sudu besar sos ikan. 2 sudu besar sos ikan. There you go. Kemudian 1 sudu besar sos tiram. 2 sudu kecil serbuk kunyit. Jadi ini adalah bahan-bahan marinade kita dan bolehlah kita kacau sebati dan biarkan seketika. Aku cuba untuk buat kerja, perbanyakkan buat kerja guna tangan kanan ya. Tapi kalau dah aku rasa tak cukup stable, dah aku akan tukarlah ke tangan yang dah aku biasa buat. Boleh je nak gaul dengan tangan ni, tapi dah aku malas. Jadi dah aku buat macam ni dia. Antara tips-tips memasak untuk melembutkan hati suami dan melembutkan hati anak-anak kita adalah kita baca bacaan surah Al-Insyirah. Surah Toha juga ada beberapa bacaan ayat-ayat tertentu. Sekarang kita nak buat preparation untuk sayur-sayuran dia ya. Ini adalah carrot yang sangat besar. So, dah aku ada alat untuk nipiskan dia tapi dah aku malas nak keluarkan. Jadi, dah aku potong sendirilah, potong tangan. Kita basically nak dia panjang-panjang dan halus ya. Okay, dah potong halus macam tu. Masukkan dalam mangkuk besar ya dan kita potong sayur yang seterusnya. Okey, ini adalah daun ketumbar yang telah dibersihkan. Dan kita masukkan, satukan semua sayuran tu ke dalam bekas ni. Kemudian dah aku nak masukkan tauge. Tauge ni dah aku, sebab aku peminat tauge kan. Dah aku letakkan dalam 2 genggam tauge. Kemudian kita nak masukkan daun pudina. Dah aku menggunakan daun pudina Thailand ya. Daun pudina Thailand. Jadi kita nak potongkan dia kecil-kecil. Satukan ke dalam bekas kita. Kemudian timun, kita potong macam kita potong ala-ala buat laksa tu ya. Aku buat slowly takut tergulik ke belakang kan. So anggaranlah berapa banyak nak guna. Aku ni sebab aku suka sayur-sayuran macam ni kan. Dan anak-anakku, like it or not, they have to eat. So that mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan. Dan aku tak suka dengar kata, oh tak sukalah, tak suka ni, tak ada. Sayur kena makan ya. Jadi mereka pun jadi kebiasaan akan makan. Walau dalam kuantiti sedikit, it's okay. Janji mereka makan sayur dan bukanlah tidak makan langsung ya. Jadi anak-anak ni, kita mencorakkan anak kita.
kita yang didik anak kita ya. Tak boleh bila diorang kata tak nak je, tak nak je kita ikutkan perangai diorang, tak boleh ya. So kita potong macam ala-ala potong laksa tu. Apa benda pula kat tangan aku ni ya. Kemudian bolehlah kita satukan sayur-sayuran ni bagi mereka beramah mesra ya. Beramah mesra antara satu sama lain ya. Jadi basically ini adalah campuran sayur-sayuran yang kita akan gunakan dalam kita punya bobun kita. Semerbak bau haruman sayur-sayuran ni. Ini adalah penyediaan untuk sos bobun kita ya, atau sos ni kita boleh gunakan bila makan popiah Vietnam atau spring roll Vietnam. So ini adalah penyediaan untuk 400 ml sos bobun atau kita panggil sos nem atau dalam bahasa Vietnamnya nuoc cham kalau tak salahnya saya, kalau betul sebutannya. So ini adalah preparation untuk 400 ml sos. Ini saya masukkan 100 gram, kita timbang ya, 100 gram sos ikan. 150 gram gula. Ini masukkan pula 150 gram air, 150 gram air. Dan masukkan pula jus lemon, jus limau hijau tu. Ini adalah dalam 50 gram jus lemon hijau. Sebenarnya kalau ikut kuantiti 400 ml tu, masukkan sekali dia punya ni pulp ni . Sebenarnya kalau ikutkan double portion, tapi aku tak nak banyak-banyak sangat, lagipun aku tidak mencukupi lemon hijau ku. Jadi aku masukkan saja 50 gram jus lemon hijau, atau you all boleh masukkan 100 gram jus lemon hijau. Sekarang dengan api yang sederhana, kita didihkan sos kita tadi. Kacau sekali-sekala supaya tak nak dia hangitlah bahagian bawah tu sebab ada gula kan. So kebarangkalian dia akan hangit tu ada kalau kita tak kacau dia sekali-sekala. So biarkan dia mendidih, bila dia dah start berbuih-buih tu kita stop api dia. Setelah pun mendidih, kita boleh stop api ya. Kemudian dah aku nak hiris halus 6 ulas bawang putih. Ini adalah cili api ya. Boleh gunakan sebarang cili kalau tak nak pedas ke. Jadi ini dah aku tak nak dia terlampau pedas sangat ya. Jadi dah aku nak buang cili dia, dia punya biji. Letak ke tepi. Kita nak ambil dia punya ni je. So dah aku tak tahu macam mana result dia, pedas ke tidak ya. Walaupun dah buang biji dia. Sebab tu dah aku tak gunakan banyak sangat. Biji ni boleh dah aku simpan kan untuk buat untuk tanam, cuba tanam cili sendiri ya. Betul tak?
Dan sos kita dah ready. Tapi sebelum makan tu kita sejukkanlah dulu ya, biarkan dia sejuk dulu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, di kala ini aku punya wireless microphone rupanya bateri sudah habis dan aku tidak perasan. So ini dia tuan-tuan dan puan-puan adalah kacang goreng yang kita akan tumbuk halus. Dan aku tidak menggunakan blender sebab kalau guna blender yang pengisar tu dia akan jadi hancur dah, jadi macam serbuk. Kita tak nak serbuk, kita nak kacang ni kasar-kasar, dihalus kasar-kasar, bukan macam serbuk ya. So marilah merajinkan diri, kita keluarkan kita punya lesung yang menjeruk dalam almari tu dan kita praktis menumbuk ya. Tumbuk bagi dia hancur sikit saja. Kita nak kasar-kasar lagi sedap ya, lagi sedap. Malangnya disebabkan kesilapan teknikal ya, di mana mikrofon wireless mikrofon ku itu habis bateri, anda tidak dapat mendengar side effect kelentang-kelentung bunyi lesung batu di bandar Perancis ini ya. Anda miss akan bunyi itu, tapi anda jangan risau, di videoku lain kali anda akan dengar bunyi kelentang-kelentung di Eropah lesung batu Malaysia. Yeah. Zas. Ini dia adalah minyak. Kita panaskan minyak di dalam kuali atau whatever you call it. Kuali ya. Ini adalah bahan perapan kita. So basically kita nak masaklah dia sampai dia apa? Sampailah dia masak. Jadi gaul-gaulkan dia, bagi dia masak serata alam dia gitu. Cabarannya bila kita membuat konten ya untuk kita punya channel, kita buat konten, tapi ianya juga adalah kita memasak untuk seluruh keluarga, dan cabarannya ialah mereka menunggulah bila pukul berapa kita makan, pukul berapa siap, lepas tu datang balik. Lama lagi ke? Balik-balik tanya. So kita gaul-gaulkanlah dia supaya dia serata lah masak kan. Kalau tak gaul-gaulkan, ada yang tak masak, ada yang masak gitulah gitu. Kacau-kacau lah. Kita ni suka nak guna dua sudut ni Okey, nak rasa seperti biasa, nak menangis tak rasa ni Ya, kita ni yang memasak ni, sambil masak kita merasa belum siap lagi kita dah konyang. Okey, ini adalah preparation yang pertama ya. Kita boleh ikut suka hati nak cara buat macam mana, tapi ini adalah cara yang pertama. Kita masukkan dulu dalam mangkuk besar kita tu sayur-sayuran yang kita dah gaul-gaulkan tadi. Gitu. Zas, ini adalah mihun yang kita telah rebus tadi. Susun cantik-cantik gitu. Kemudian kita nak masukkan ayam kita yang telah juga dimasak tadi. Nak banyak, nak sikit, semuanya terpulang kepada anda. Yang makan bosa, yang kuat makan tu letaklah banyak-banyak. Kemudian kita letakkan pula jeng kita punya kacang tumbuk yang kita tumbuk dengan lesung batu daripada Malaysia, jauh berbatu-batu datangnya lesung batu tu kacang tumbuk tu ya. Kemudian kita nak masukkan pula itu dia sos kita yang kita buat tadi tu, kita masukkan dalam tu ya. Suka hati nak berapa sudu, semuanya terpulang kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Aku renjis pun, aku tak tahu kenapa aku renjis bebel sebenarnya, tapi apa aku bebel pun aku tak tahu sebab mikrofon betul not working. Ini adalah persiapan yang kedua ya tuan-tuan dan puan-puan. Ianya berbeza daripada tadi supaya nak cantik lagi, nampak cantik gitu. Kita masukkan dulu mihun yang telah direbus tadi. Kita tambah lagi sebab ini adalah untuk yang tangan bosa yang nak makan tu. Dia bosa sikit portion dia sebab dia bosa kan. Nak kenalah bosa. Kemudian masukkan sayur. Ini nak nampak penampilan lagi cantik lah. Kita nampak segala-galanya dalam pinggan tu gitu. Kemudiannya jeng. Memandangkan aku suka dengan ketumbar Jawa ni, ataupun nama dia adalah ketumbar, bukan ketumbar Vietnam. Aku panggil ketumbar Vietnam, padahal ini ketumbar Thailand. Ketumbar Vietnam tu kalau di Google adalah daun kesum. Ya bukan. Ini adalah ketumbar Thailand yang panjang-panjang tu. Kemudian kita masukkan ayam. Nampak tak dia punya dressing tu cantik ke tak tu? Anda prefer yang mana? Cara yang pertama atau cara kedua? Sila vote. Ya, peserta seterusnya ialah kacang tumbuk. Itu dia peserta seterusnya. Second last kita di tangga
kedua terakhir adalah kacang tumbuk ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhir sekali peserta terakhir adalah sos yang kita prepare tadi. Suka hati nak letak berapa banyak terpulang ya, nak berenang-renang letaklah banyak sangat. Tapi biasanya bobon ni kita makan bukan berenang-renang, dia bukannya sos ya, kita letak sikit saja. So itu dia dah siap you all. So cara mana yang anda suka, cara satu atau dua? Sila vote. Terima kasih. Oi, sedap ke bobon tu? Sedap? Baca doa tak? Bismillahirrahmanirrahim ada? Ai, pandai. Kak Jek, ada botol susu pula depan muka Kak Jek ni ha. Kak Jek makan sayur ya. Suka tak? Ada pedas tak Jek? Okey, cara makan bobon ni biasanya kita akan mix it up. Mix it. Dan kalau rasa sos tu tak cukup, kita masukkanlah balik sos yang podeh tu kan yang ni ha. Kita tuangkan. Oh, adik pun nak juga. Dah. Mama takut pedas tu adik Tu dia ya Allah. Tapi kita punya biji dah buang. Bon appetit. Kita mixkan lagi. Bismillah. Is there more? Seni sedap dia. Macam ni Ayu ya, seperti biasa ni mengendeng mak dia punya. Mau buat sayang? This. Ada tapi habiskan dulu sayur semua. Mama nak tengok habis baru boleh tambah. Lepas sangka. Ada Is it dekat good dalam when peti you ais. mix everything? Orang masa. Woo. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, anda should try this recipe. Marvelous. Sos bobon yang sangat sedap itu kita boleh guna untuk popia Vietnam juga dan popia spring roll Vietnam juga. Marvelous. Enggak tahu buat sos sendiri. Mami, I'm gonna mix everything like you. Actually, it's a little more tricky, but it's... Marvelous. Oh, okay. No. Dah. Tambah lagi It's tak so good mixed. kan? Kita It's campur like sedap. more sweet and more fresh. Yes, of course. Because of the legume. Kalau dah minggu depan nak buat bekal, boleh buatkan ni dah. Senang je. Oh my god, so good. Better than tu tak payah pergi lama boleh buat sendiri. I want for next one. Oh, nanti orang buat tu. You have the finish to make four. Could you do chicken? What? Four. Even the chicken is so good. Thank you. Why did you do it? They're yellow. Cukup lah. Oh. Allayli wa qarona. Ni buat. You eat the moose at the end of the world. Oh, maybe I can feel spice. Huh? What? I can feel something spicier in the onions, but it's not. Garlic. Yes.
Pause. Sekejap lah. Nak menangis. Ni betul-betul nak menangis makan ni you all. Betul-betul nak menangis. Sebab dia punya sedap. Masya Allah. Subhanallah. Ini ibu. Mommy, how do you do to take the thing? Because je sais pas manger ça. I want everything mixed. Oh, it's my hand? Yeah. Okay. Aku makan nak menangis you all. Kan. You all kena cuba resepi ni ya. Ya Allah ya Tuhan. Masya Allah sedapnya. Tak terhingga. Nak menangis. Ni memang nak menangis. Betul-betul nak menangis makan ni. Sebab She's crying. worth it. Mengambil masa kan. Lambat masak hari ni. Tapi kesedapan dia. Masya Allah. Berbaloi tunggu. C'est bien là derrière ou pas? Ouais, le pouce. Elle a même pas poussé. Ya apa? Yang Vietnam. Okey, hari ni dah aku pergi dekat kedai daging halal kat town kita orang pula. Bertukar-tukar kedai daging aku ni kan. Cok aku punya lauk ni. Karang, kejap lagi. Aku nak buat review ni, nak cocok-cocok pula yang dalam plastik ni. No, janganlah usik. Ni aku kurung budak ni kan. Ini tempat kurung dia tu Melalak dia nampak benda ni. Tapi buat donor je. Sebab susah buat kerja kalau dia ni merayau-rayau satu rumah tau. Aku menyampah dengan open kitchen ni. Turun. Dia ingat makanan agaknya turun. So ini adalah daging yang dah aku beli. Marilah kita lihat apa dagingnya. Ini adalah daging untuk dah aku buat French recipe yang dah aku akan kongsikan bersama anda. Ini adalah dalam 1 kilo, 1.2 kilo. Dan naik atas meja pula. Yang ini pula adalah mince meat dalam 1 kilo juga. Okay, mince meat dalam 1 kilo. Alah, sibuk nak tolong pula. Ya Allah, ya Allah. Dan ini pula yang dah aku nak buat bila buat daging hiris halus tu, ini adalah dagingnya yang dah aku akan buat dia. Tapi untuk kita hiris halus dengan bagus ni, kita kena bekukan dia dulu. Bila dah bekukan, barulah kita potong dia gitu. Betul tak? Betul? Jadi marilah kita packkan dia dan bekukan dia untuk kegunaan kita nanti. Jangan lupa aku akan kongsikan videonya bersama anda di YouTube channelku. Ya, stay tune. Hei, susahnya nak buat video dengan budak ni. Itulah dia bakal YouTuber juga ni. Ya, bakal YouTuber ya awak ni. Doktor. Mana satu daging yang doktor suka? Yang ini ke yang ni? Mana Syifa suka? Syifa suka yang mana? Semua sekali suka ya. Okeylah. Yang tu. Tapi jangan masuk mulut tu. Mentah lagi tu. So ini adalah dinner suamiku. Tengah hari tadi tak ada pergi kerja. So ada mozzarella. Nem. Nem is Popia mozzarella lah. Nem is Popia Vietnam. Dia punya dessert. Dan teh 4 sekawan tu.长得过分美丽，只因我越来越对你过分着迷，都怪你半天都不回我的短信，我却以为这次你可能又跟我调情。有种错在又无聊的晚上，那个晚上我们好像并没有吃晚餐，或者浪漫它只是一种想象，想象什么想象你都是我想象中的想着你，希望自己并不像是空幻世界的在意，有天能会在
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.